Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasih sekalian? Okay, Alhamdulillah hari ini kita akan mulakan kelas kedua bagi subjek Fiqh tahun 4. Okay, sebelum tu Ustaz nak ingatkan kembali apa yang kita belajar minggu lepas. Ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas? Minggu lepas kita belajar berkaitan dengan tajuk solat Jumaat. Kita belajar berkaitan dengan pengertian, maknanya apa maksud solat Jumaat. Kita tahulah, kita belajar lepas kan. Kemudian apakah dalil yang mengatakan bahawa solat Jumaat itu wajib, maknanya apa sumber dia. Daripada Al-Quran yang mengatakan bahawa solat kita mesti buat solat Jumaat. Apa yang kita belajar minggu lepas kan. Okay, jadi hari ini kita juga akan belajar tajuk solat Jumaat. Dan kita akan sambunglah apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu berkaitan dengan syarat sah dan juga syarat wajib. Okey. Ustaz setting start dulu. Okey, PDPR Fiqh tahun 4 kelas kedua. Okey, sebelum tu Ustaz nak awak tengok gambar yang ada dekat slide ni. Okey, ni gambar apa ni? Ini adalah gambar solat Jumaat yang dilakukan pada ketika ini. Waktu zaman sekarang lah. Mana tahun ni kita terpaksa solat Jumaat secara berjauh-jauhan. Ada orang kata ini salah ni macam ni kita kena solat rapat-rapat. Tak. Sekarang ni kita berada dalam situasi pandemik. Pandemik ni maknanya ada risiko penyakit berjangkit yang boleh membunuh manusia. Jadi antara sebab dia boleh berjangkit adalah dengan kita duduk rapat-rapat. Biar rapat-rapat kan, kita bernafas, kita batuk. Kalau orang tu sakit, dia batuk, dia senang dapat penyakit dekat orang lain. Jadi sebab itulah ulama-ulama semua dah berbincang dengan para doktor. Jadi kita buat bukan satu peraturan pun bukan. Ialah satu cara pencegahan. Yang mana kita buat soft tu jarak-jarak. Bukan kita nak lari daripada sunnah lah, bukan. Ini supaya kita dapat beribadah, dalam masa sama kita dapat terhindar daripada penyakit. Bila dah penyakit dah hilang, kan tak ada benda yang menyebabkan kita sakit, kita rapatlah balik soft. Bukan kata ini kita nak menafikan sunnah Nabi buat solat rapat-rapat, bukan. Ini adalah salah satu cara untuk kita nak mengelakkan diri daripada berjangkit daripada penyakit yang boleh membawa maut. Tapi dalam masa sama kita nak beribadah. Jadi kita solatlah macam ni kan. Nanti bila COVID dah habis, bila dah pandemik dah habis, solat Jumaat ramai-ramai kita rapat balik. Rapat-rapatkan solat. Okey, jangan salah faham lah bab itu. Sebab takut ramai yang salah faham kan. Orang kata macam-macam lah dekat para ulama kita. Orang para mufti dah buat perkara ni, dia dah bagi fatwa supaya solat jauh-jauh. Lepas tu orang kata, mufti ni tak apa-apalah, menafikan sunnah Nabi solat rapat-rapat kan. Harap-harap kita fahamlah tentang perkara itu. Okey. Seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan tajuk syarat wajib solat. Okey, sebelum kita nak pergi syarat wajib solat Jumaat ni, Ustaz nak tanya, apa beza syarat wajib, syarat sah dengan rukun? Sambil-sambil awak dengar ni, Ustaz nak awak catat dalam buku tulis supaya awak tahu beza dia. Apa beza syarat wajib? Syarat wajib apa beza dengan syarat sah? Apa beza dengan rukun? Kan? Awak tahu tak? Siapa yang tahu tu alhamdulillah lah. Siapa yang tak tahu tu awak catat. Okey, rukun. Ustaz mula rukun dulu. Rukun ni adalah perkara yang kita buat dalam ibadah tu. Contoh dia kalau Ustaz sebut kan rukun solat. Rukun solat apa dia? Niat, takbiratul ihram. Memang benda tu turutan-turutan yang benda kita buat dalam solat. Kan? Itu panggil rukun. Okey, syarat wajib. Syarat wajib ni apa? Syarat wajib ni adalah satu syarat yang kita tak perlu nak berusaha pun dapat benda tu. Contoh Islam. Kan? Kita tengok di Islam kan. Islam kita memang dah sedia Islam. Mungkin kalau orang yang bukan Islam tu mungkinlah kena berusaha. Sekarang ni kita bicara soal kita yang memang dah Islam. Islam. Okey, balik. Perlukah kita nak kena berusaha dapat balik? Tak. Bila kita dah umur dah lebih kurang 13, umur 12, dah balik dengan sendiri. Berakal. Berakal ni kita kena usaha ke? Kita memang normal, orang normal, tak perlu nak berusaha pun untuk jadi seorang yang berakal. Okey, merdeka pula. Merdeka ni maknanya kita bebas lah.
maknanya tidak menjadi. Ini nanti kita bincang. Okey, syarat wajib. Mana kita tak perlu nak berusaha. Dan perkara tersebut adalah di luar daripada ibadah tu. Mana luar daripada solat lah. Bukannya sebahagian daripada solat syarat wajib ni. Okey, syarat sah pula. Syarat sah ni adalah satu perkara yang kita kena berusaha untuk sempurnakan syarat tu. Okay, contoh dia kalau syarat sah solat, awak ingat dulu belajar kan? Syarat sah solat apa dia? Apa ni? Menutup aurat. Menutup aurat tu kita kena cari baju kan? Kita kena pakai baju tutup kita punya aurat tu. Pakai telekung, kena usaha. Kalau contoh apa lagi? Menghadap kiblat. Kita kena alihkan kita punya sejadah tu, cari kiblat. Itu syarat sah lah. Syarat wajib tak perlu berusaha. Memang dah sedia ada dalam diri kita. Tapi kalau tak ada benda tu, maknanya tak wajib lah kita buat. Tapi syarat sah tu memang kita kena usaha. Sampai kita selesaikan syarat sah tu, baru bila kita buat solat, baru benda solat kita buat itu sah. Okey, selesai Siapa yang tak tahu tu, ulang balik video ni. Tengok, tulis apa yang Ustaz kata. Okey, sekarang ni kita pergi kepada syarat wajib solat Jumaat. Okey, apa yang Ustaz kata tadi, syarat wajib ni perkara ni kita tak perlu nak usaha. Dia memang dah sedia ada lah. Contoh ni kita pergi yang pertama sekali. Okey, yang pertama yang belah kanan ikut Ustaz, Islam. Islam ada ke yang bukan Islam kat sini? Bukan kan? Tak ada kan? Semuanya Islam, alhamdulillah. Kita lahir kat negara Malaysia yang mana majoriti rakyatnya adalah Islam. Lebih kurang 60%. Tak ingat lah. Okey, seterusnya. Maknanya orang yang bukan Islam tak wajib lah. Tiba nak ajak kawan awak yang Cina ke, yang agama Buddha ke, agama Hindu ke ajak. Jom solat Jumaat. Tak boleh lah. Sebab dia orang tak wajib, bukan kata tak wajib. Dia sebenarnya wajib juga. Tapi sebabkan dia tidak beragama Islam, mereka tidak dikenakan tindakan secara undang-undang. Itu atas lagi lah perbincangannya. Maksudnya yang wajib bagi kita Islam pergi solat Jumaat. Okey, seterusnya baligh. Baligh ni apa? Baligh ni sampai satu tempoh yang awak boleh berkahwin lah. Ini kata ada setengah orang kata macam tu lah. Sampai satu masa kalau bagi lelaki akan mimpi. Kalau yang perempuan datang haid. Itulah baligh. Bila sampai je masa baligh ni, awak wajib. Mana wajib kalau tak buat berdosa. Kalau macam siapa yang macam sekarang kan dah jam 4. Mungkin ramai tak ada yang balik, mungkin yang perempuan. Yang lelaki ramai tak balik. Biasa lelaki lambat sikit balik kan. Bila lambat balik, awak buat solat Jumaat tu memanglah tak wajib. Tapi kalau awak buat dapat pahala kan. Eloklah kita buat pergi solat Jumaat. Dapat pahala. Walaupun tak berdosa pun awak tak buat solat Jumaat. Tapi lebih baik kita buat supaya nanti bila awak sampai waktu balik tu awak dah terbiasa pergi solat Jumaat. Betul tak? Kan? Okay, seterusnya yang ketiga, yang ke bawah tu, berakal. Berakal ni normal macam kita lah. Bukan orang gila. Tak adalah awak tengok apa ni, ada orang gila tengah apa, rodok sampah kan, nak ambil makanan ke apa. Jom solat Jumaat. Dia tak wajib solat Jumaat. Yang wajib orang yang normal saja, orang yang sihat akal dia. Okey. Yang seterusnya yang belah kiri pula, merdeka. Merdeka ni zaman sekarang ni tak adalah orang yang kita kata sebagai hamba. Maknanya dia kena duduk dengan rumah tuan dia, diikut je kata tuan dia hamba kan. Hamba ni pada zaman sekarang dia telah dihapuskan. Cumanya kita kekalkan dalam syarat wajib ni. Kenapa? Antara ulama kata kemungkinan bila sistem perhambaan ni datang semula, kita pun tak tahu kan. Islam dah tetapkan dah satu garis panduan. Ada apa ni peraturan berkaitan dengan perhambaan. Okey, seterusnya bermastautin. Apa maksud bermastautin? Bermastautin ni kita duduk pada satu tempat tu lebih daripada 3 hari 3 malam. Bila maknanya bukan dalam keadaan bermusafir lah. Contoh macam awak balik kampung kan, awak duduk 5 hari. 5 hari 5 malam. Maknanya awak dah dikira bermastautin dekat kampung tu. Kalau awak duduk sampai hari Jumaat, awak wajib pergi solat Jumaat. Bermastautin. Kalau awak duduk di rumah memang wajib lah. Jangan salah faham. Contoh macam awak balik kampung. Saya balik kampung, mana saya bukan bermastautin? Tak. Bermastautin ni syarat dia 3 hari 3 malam awak duduk tempat. Kisahlah awak pergi kampung ke, pergi mana ke. Kalau dah 3 hari 3 malam, mesti kita wajib solat Jumaat. Okey, seterusnya sihat. Sihat ni apa dia? Kalau awak sakit, tak wajiblah pergi.
Demam kan, kalau ada demam-demam pun jalan juga pergi masjid. Maknanya kalau awak sakit, tidak wajib ke atas awak untuk pergi solat Jumaat. Okey, faham Itu syarat wajib solat Jumaat. Ada 6. Okey, ya, ikut Ustaz balik, kita ulang balik. Pertama, Islam. Baca ikut. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, bermastautin. Keenam, sihat. Okey, dapat Itu 6 syarat wajib solat Jumaat. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada syarat sah solat Jumaat. Ustaz terangkan tadi kan, syarat sah tu apa kan? Syarat sah ni perkara yang kita kena usahalah untuk dapat perkara tu. Contohnya, didirikan pada waktu Zuhur. Mana kita kena tunggu waktu Zuhur, baru kita sahlah solat tu kita buat. Tak bolehlah solat Jumaat tiba-tiba nak buat waktu subuh lah. Bila kalau kita buat waktu subuh, tak sahlah solat tu. Okey, faham Okey, kita pergi yang pertama. Syarat sah solat Jumaat yang pertama, didirikan pada waktu Zuhur. Ni yang wajib lah. Yang syarat sah lah. Kita tak boleh lah tiba-tiba, okey hari ni kita nak tukar lah waktu solat Jumaat ni, kita tukar waktu asar. Boleh tak? Tak boleh. Sebab sah dia waktu Zuhur. Kita ikut apa yang Nabi buat waktu Zuhur. Okey, faham kan tu kan? Biasa sebelum awak pergi sekolah agama, awak pergi masjid kan? Solat Jumaat. Okey, seterusnya, kita mestilah solat Jumaat, syarat sah dia mestilah didahului dengan 2 khutbah. Yang awak dengar tu, khatib duduk atas mimbar kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu muazzin disebut tu. Itu khutbah lah tu. Dia terangkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lepas tu dia bagi nasihat dekat para hadirin kan. Kadang-kadang adalah macam-macam tajuk pasal keluarga sakinah, keluarga tentang kewajipan belajar, macam-macam tajuk boleh yang boleh dibuat waktu khutbah. Dan khutbah ni mestilah 2 khutbah lah. Dia mesti buat satu khutbah yang pertama, kemudian ada selang sikit duduk, berehat sebentar. Yang biasa kalau yang lelaki tahulah kan, imam tu akan duduk kejap, kemudian bangun, dia akan mulakan dengan khutbah yang kedua. Okey, khutbah ni mana kita beri nasihat lah, cuma ada syarat-syarat dia. Syarat khutbah ni yang mana kena penuhi. Nanti kita akan belajar ni kan. Seterusnya yang ketiga, didirikan di tempat yang ditetapkan. Ini Ustaz dah pernah beritahu lah kelas yang lepas. Maknanya kita kena buat dekat apa? Dekat masjid. Maknanya tempat tu bukanlah satu tempat yang sekejap kat sini. Hari ni kita buat kat Padang ni lah. Hari ni kita buat solat Jumaat. Okey, esok kita buat kat Padang ni. Esok kita buat kat Dewan. Tak boleh. Dia mesti tempat tu tetap. Masjid Ar-Ridwan, Masjid Ar-Ridwan. Kalau masjid Masjid Batu Cave lah. Masjid Amaniah, kat Masjid Amaniah lah buat. Tak boleh tiba buat kat sini. Biasanya ke masjid lah, ataupun surau Jumaat yang memang dibuat tiap-tiap minggu solat Jumaat di situ. Okey, syarat yang keempat, didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. Maknanya kita tengok tadi kan, syarat wajib. Orang yang cukup syarat-syarat wajib ni ada 40 orang, barulah dikira sebagai cukup syarat sah lah bagi solat Jumaat. Okey, kalau contohlah tiba ada 39 orang, seorang tu kanak-kanak. Tak cukup lah. Maknanya 40 orang lelaki cukup syarat kan, syarat wajib kan. Jadi macam mana? Kalau ikut Ustaz belajar dulu, kalau tak cukup, contohlah 39 orang, ada seorang kanak-kanak kan. Seorang tu tak wajib buat. Kita kira-kira 39 orang. Maknanya waktu tu kawasan tu dia bukan kata dia kena buat solat Zuhur. Sebab kawasan tu dia special case. Dia tak cukup 40 orang. Jadi dia terpaksalah buat solat Zuhur. Sebab dia tak cukup. Tapi kalau awak belajar lagi kan, awak dengar mungkin ayah awak cerita ke, awak dengar ustaz cerita ke, bahawa kalau 40 orang ni ada pendapat ulama kata lebih kurang, ada yang kata 100, ada yang kata 12 orang, banyaklah pendapat. Maknanya ikutlah tempat tu macam mana. Macam zaman sekarang kan, ada bila solat Jumaat, mufti tetapkan ada jumlah-jumlah dia. Sebab kita tak boleh datang ramai-ramai kan. Maknanya AJK masjid je yang datang dekat masjid, kemudian buat solat Jumaat kan. Mana tak cukup 40 orang pun, tapi
solat Jumaat tetap sah. Mana satu qaryah tu terlepas daripada dosa tidak melakukan solat Jumaat. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita nak kata darurat, tak darurat lah. Cuma ada special case lah yang menyebabkan kita terpaksa buat perkara yang tersebut. Mana tak perlu cukupkan 40 orang. Okey, kalau perempuan boleh pergi solat Jumaat tak Ustaz? Ni mungkinlah dia orang tanya kan, boleh tak perempuan pergi solat Jumaat? Kalau siapa yang pernah pergi dekat UIA tu Universiti Islam Antarabangsa. Ustaz pernah pergi UIA, Ustaz bila Ustaz solat, kerana Ustaz nampak ada perempuan duduk dekat atas, dia solat kat situ. Boleh tak sah tak solat dia? Mana dia perlu tak solat Zuhur? Tak perlu. Kalau perempuan nak buat solat Jumaat, solat dia tetap sah. Dia buat dua rakaat sama seperti lelaki. Tapi biasanya dekat Malaysia jaranglah ada masjid yang sediakan tempat perempuan untuk solat Jumaat. Pelik lah tiba-tiba lelaki ramai-ramai kan, tiba ada seorang dua perempuan datang. Apa ni nak solat Jumaat? Pelik lah. Cumanya kalau negara-negara luar tu mungkin ada yang sediakan tempat perempuan untuk solat Jumaat. Siapa pernah pergi UAE pun ada tempat perempuan-perempuan untuk sama-sama solat Jumaat. Tak ada masalah. Tak berdosa tiba. Kenapa perempuan datang solat Jumaat? Cumanya kat Malaysia tak ada ruang lah. Pelik lah tiba nak datang kan nak solat. Tak ada ruang untuk solat. Jadi perempuan solat lah di rumah. Cuma kalau perempuan dia tak wajib. Kalau dia pergi, dia boleh solat 2 rakaat. Kalau contohlah hari ni tak nak pergi lah solat Jumaat. Nak pergi solat kat rumah je, tak berdosa. Tapi kalau lelaki tak boleh. Lelaki mesti wajib kita pergi solat Jumaat dekat masjid. Tak boleh lah dia kata aku nak duduk rumah lah, solat kat rumah lah. Tak boleh macam tu. Okay. Kalau macam zaman sekarang ni macam mana? Kita tak boleh nak buat solat Jumaat kan? Jadi itu adalah kita panggil bukan keringanan, apa yang panggil itu special case lah. Mudah kata special case lah. Maknanya walaupun kita pergi solat Jumaat, kita tidak berdosa atas sebab ada penyakit berjangkit yang mana kita boleh menyebabkan kematian untuk menjaga nyawa kan. Kalau siapa yang pernah dengar maqasid syariah kan, kita nak menjaga nyawa kita. Jadi bila ulama bincang, mana kata tak boleh semua pergi solat Jumaat, segelintir je yang boleh. Mana orang lain yang tak pergi solat Jumaat buat solat Zuhur secara berjemaah di rumah. Okey, faham berkaitan dengan syarat sah solat Jumaat. Okey, kita ulang balik. Okey, hari ni kita belajar berkaitan dengan syarat wajib. Syarat wajib ni ada 6. Islam, baligh, berakal, merdeka, bermasautin. Okey, seterusnya syarat sah solat Jumaat. Mestilah waktu Zuhur dimulakan 2 khutbah. Kita mesti buat tempat ditetapkan, masjid atau surau Jumaat. Dan mestilah sekurang-kurangnya 40 orang. Okey, alhamdulillah kita telah selesai kelas kedua hari ini. Jadi serahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.